Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersatu dalam kasih, dalam satu iman. Kita boleh beribadah kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Para jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita persiapkan hati kita bersaat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 95 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba, tuntunan tangannya." Bapak Ibu Saudara, bersama saya ajak Bapak Ibu mengangkat satu pujian. Saat ini kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Walaupun kita tidak berada di dalam gedung gereja, tapi kita mau masuk di dalam hati kita, di dalam rohani kita, untuk beribadah kepada Allah kita yang kudus. Katakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba." Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami mau masuk dengan hati yang tulus, masuk dengan hati untuk menyembah Engkau yang maha kuasa, menyembah yang maha kuasa. Bersama katakan, "Ku menyembah-Mu Tuhan." Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada Allah lain yang patut kami sembah selain Engkau Allah kami yang hidup. Maha-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan, "Ku mau menyembah-Mu Tuhan." Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segala ketulusan hati kami dan dari relung hati kami yang paling dalam, karena nama-Mu kudus Tuhan. Kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus
Para semangat saya undang untuk berdoa. Tuhan, Allah kami yang hidup, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segala kerinduan kami untuk boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan untuk boleh bersekutu dengan-Mu. Jangan biarkan semua masalah menghimpit kami Tuhan, dan mengurangi kerinduan kami untuk datang kepada-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan, bahwa ruang Maha Kudus-Mu Tuhan tidak terhalang oleh tempat, tidak terhalang oleh ruang, dan tidak terhalang, tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyentuh setiap hati kami yang sudah hadir Tuhan, setiap hati kami yang datang di hadirat-Mu. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini Tuhan, dan memimpin setiap kami Tuhan, agar kami boleh dengan segala kerendahan hati bersekutu dengan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami selalu berdoa, bersyukur, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang maha kuasa. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berseru, bersorak bagi Tuhan. Let us pray, let us shout our prayer, our praise to the Lord. Let us sing, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. We will sing for joy, Lord, at the work of your hands. And forever we love you, Jesus. Forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Bersorak Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti yang ada padaku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak memuji Engkau ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, kita boleh berada di sini, kita boleh bersatu hati memuji Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Marilah bersama kita angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan kita ini. Bersama katakan, sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur dan dengan penuh pujian. Dan kita tinggikan Allah kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Biarlah kita boleh masuk ke gerbang Tuhan dengan hati penuh pujian syukur. Apapun masalah kita ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, tidak ada yang lebih baik dari Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang terbaik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Para jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali kita lupa bahwa Allah kita yang hidup adalah Allah yang pengasih, penyayang, dan pengampun. Sudah begitu banyak kesalahan yang kita lakukan dan kita tidak sempurna. Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan melalui Mazmur 32 ayat kelima, kita diingatkan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Kita bersama angkat pujian tiada ternilai. Hatimu terukir namaku di matamu, terukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang kami terjatuh, tapi Kau tak pernah lelah menghampiri kami. Tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hanya bagimu saja Bapa. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai.
katakan bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Komposita mainkan lagu ini dengan perlahan. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita datang kepada Tuhan untuk mengakui akan segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, di pagi ini kami datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Sepanjang minggu yang kami lalui, kami menyadari ada banyak hal yang mungkin kami katakan, yang kami pikirkan, yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Kami telah berdosa kepada Tuhan. Karena itulah ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah di pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati kami memohon akan kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setiamu yang besar. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karena begitu besar dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami melukai dan mendukakan hati Tuhan. Baik dosa-dosa yang kami sadari maupun dosa-dosa yang tidak kami sadari, sungguh merupakan satu pemberontakan kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kesalahan kami, dan sucikanlah hati kami. Perbaharui kami supaya kami punya hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dan punya satu kerinduan untuk hidup mentaati Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya roh Tuhan, roh yang Maha Kudus itu menguduskan kami dan menolong kami, membimbing kami untuk boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dengarlah seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersama-sama berdoa. Amin. So sekalian, dengan tetap berdiri, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kita dan anugerahnya sungguh berlimpah dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Nya, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung
Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 11 sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita bersama-sama dengan gereja sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Samuel. Marilah kita persiapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok kita, tapi Tuhan sudah ada di situ. Jangan takut besok, karena Allah sudah ada di siang hari. Tata hari esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu Siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Kita nyanyikan bait kedua. Tuhan ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar. Bunga-bunga Kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan Kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku Kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu Siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan,
主所爱的亲爱的弟兄姐妹们， Kita bersyukur kalau pada saat ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh dikuatkan oleh firman-Nya. 感谢主，今天主在给我们有力量，可以来听他的话语。 Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa, kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita belajar daripada firman Tuhan. 在我们还没有学习神的话语之前，让我们一同来在上帝的面前，我们祷告， Kita berdoa bersama. 我们祷告。 Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan. 我们在天上的父神，我们献上感谢。 Kalau pada saat ini Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu. 要是今天主你再给我们机会，可以来听你的话语。 Siapakah kami ya Tuhan sehingga Engkau tidak habis-habisnya mengasihi kami. 主啊，我们是何等样的人？你从不羞耻的一直在那里，一直来爱我们、爱护我们。 Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau terus mau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. 你一直以你的真理来祝福我们每一个人。 Dan Tuhan, kiranya Engkau yang boleh mengajar kami, memimpin kami, 主啊，你可以带领我们，帮助我们， agar kami boleh merespon anugerah Tuhan pada saat ini dengan kami belajar duduk diam di hadapan Tuhan. 让我们今天我们好好的来回应神你的话语，我们可以安静的坐着在那里。 Dan seturut dengan pertolongan Allah Roh Kudus memiliki hati yang rendah, hati yang teachable yang mau belajar. 借着圣灵的带领，让我们每个人都愿意有受教的心，我们愿意来学习。 Sehingga firman Tuhan yang dibagikan bukan cuma sekadar menjadi konsumsi pikiran kami, tapi betul-betul boleh mengubahkan hati kami dan mengarahkan hidup kami sepenuhnya. 让我们所听的不是单单成为我们耳朵的一样东西，而是让我们可以真正的来实行出来。 Tuhan kuduskan topang kedua hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini agar boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. 求主你帮助我们，我们都是卑微的人，让我们可以成为会有的每一个人的祝福。 Dan setiap anak-anak Tuhan yang juga boleh menyaksikan tayangan yang ada pada saat ini, Tuhan juga boleh berkati. 让每一位会有在这里一同听的，可以得到主你自己的祝福。 Berkaryalah Allah Roh Kudus pada saat ini 圣灵动工吧， ketika kami mendengarkan firman-Mu. 当我们听你话语的时候， Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, 奉主耶稣我们复活的神， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Baik saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini adalah iman dan pergumulan hidup. 今天我得到的话语，今天的讲题是 Mari 信心和生活的问题。 Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang akan melandasi perenungan kita pada saat ini, yang terambil daripada Kejadian pasal ke-22, ayat pertama sampai 14. 我们今天的讲到我们起自创世纪22章第1节到第14节。 Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti akan disusul dibacakan dalam bahasa Mandarin. 将先以印尼文读，然后再以华语来读。 Demikian firman Tuhan tertulis. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah
Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. 创世纪22章第1节到14节，这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”亚伯拉罕清早起来，背上了驴，带着2个仆人和他儿子以撒，也备好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。到了第3日，亚伯拉罕举目远远地看见那地方。亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在这等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀，于是2人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，神被自己预备说做燔祭的羊羔。”于是2人同行。他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。亚伯拉罕的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点都不可以害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。”亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊2角扣在周密的小树中。亚伯拉罕就起了，拿着公羊来献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫做耶和华以勒，意思就是耶和华必预备。直到今日，人还说，在耶和华的山上必有预备。阿门。 Saudara, suatu kali saya pernah mendengar seseorang berkata-kata dalam bahasa Palembang kurang lebih demikian. 我曾经听过一个基冈人这样的说 Hidup ni Lazaro.：“
这个生活已经很困难， Jadi jangan cari-cari saro dewek be. 不要再这套苦涩了。 Kage kita tambah pening. 等下我们更加头痛了。 Saudara, bagi Anda yang mungkin kurang mengerti bahasa Palembang, kalimat ini maksudnya kalau saya tafsirkan kurang lebih begini. 要是我用真正的语文来解释是这样的： Hidup ini kan sudah susah. 这个生活已经很困难， Jadi kesusahan itu jangan dicari-cari sendiri. 我们不要再自寻麻烦， Nanti kita tambah pusing. 我们会变得更加的头痛。 Saudara, kalau saya renungkan, kalimat ini memang mengandung poin yang tepat. 我相信这个他所说的是含有一个正确的要点。 Bahwa memang kehidupan kita tidak pernah lepas dari apa yang disebut sebagai kesusahan atau pergumulan hidup. 我们的生命从来不能从一切的困难当中解脱。 Tidak ada manusia yang tidak memiliki pergumulan di dalam kehidupannya. 每一个人从来都不可以在他的生活中没有遇到困难。 Pergumulan hidup adalah sesuatu yang tidak terelakkan atau sifatnya inevitable di dalam kehidupan kita. 生活的问题在我们的生命当中永远都存在的，永远都摆脱不了的。 Mengapa saudara? 为什么呢？ Karena kita hidup di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa. 我们活在罪恶的世界当中， Setiap kita, saya dan Anda 你 berdosa. 和我们都一样都是有罪的。 Bahkan segenap alam ciptaan ini juga telah tercemar oleh dosa. 宇宙的万物也污染到了这些罪恶， Sebagai contoh konkret di depan mata kita pada saat ini. 好像我们眼前具体的一个例子。 Siapa yang menyangka bahwa di dalam sejarah kehidupan kita akan berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi pada 什么 saat ini. 人可以料得到我们今天会面临到全球性的这个瘟疫？ Pandemi global yang mengubah seluruh dimensi kehidupan kita. 全球性的瘟疫已经改变了我们每一个人的生命。 Memasuki awal tahun 2020 kita tidak pernah menyangka akan seperti ini. 要进入2020年的时候，我们从来都没有料到会发生这样的事， Tidak ada yang menyangka kehidupan akan menjadi seperti ini. 没有一个人会料到我们的生活会变得这样的困难。 Saudara, pada saat ini mungkin kita gentar akan masalah kesehatan. 这个时刻，我们可能对我们的健康，我们感到很挂虑。 Bahkan kegentaran itu juga bisa merambah ke aspek finansial, keuangan, atau aspek sosial kita. 我们也会对经济方面感到忧虑，或是对一切社会方面，我们都感到很忧虑的。 Saudara, baru-baru saja saya lihat di akun media sosial pimpinan negara kita. 我们看到在媒体上，我们国家的领导者 Dipaparkan bahwa banyak pengusaha-pengusaha kecil di seluruh Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. 他得到的消息就是在这个国家，很多的小企业家都面临这样的困难。 Penghasilannya menurun menjadi separuh atau sepertiga dari penghasilan yang mereka peroleh sebelum masa pandemi. 他们的收入比起还没有瘟疫开始的时候，只剩下了一半，58%或是1/3的收入罢了。 Dan bukan tidak mungkin pergumulan finansial semacam ini juga bisa menerpa rumah tangga setiap kita. 这样的问题也会临到每一个人的家庭， Bahkan tidak berhenti di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. 不单单到那个为止。 Dari masalah ekonomi juga bisa berbuntut kepada masalah rumah tangga. 我们看到，经济的问题也会影响导致家庭的问题， Hubungan suami dan istri menjadi tidak baik. 夫妻起冲突，变成不好的关系了。 Hubungan di dalam keluarga mengalami ketegangan. 在家庭，大家都非常的紧张， Suatu pergumulan yang tidak mudah tentunya. 这个是一个很严重的问题，很不容易的问题。 Namun saudara, firman Tuhan pada hari ini akan mengajarkan kepada kita satu kebenaran. 今天神的话语要教导我们一个真理， Bahwa dalam menghadapi pergumulan hidup,
hidup yang tidak terelakkan ini, 我们要面对这个不能免除的这个一个生活中的困难或是问题。 setiap anak Tuhan dipanggil untuk merespons dengan ketaatan total hingga Tuhan menyatakan pertolongannya bagi setiap anak-anaknya. 每一个神的儿女都要对上帝有完全的信托、完全的交托，一直到上帝怎么样来帮助他们。 Saudara, hal pertama yang dapat kita pelajari ialah 我们第一件学习的， Tuhan mengizinkan pergumulan hidup itu hadir dalam hidup kita untuk memurnikan iman kita. 上帝允许这样的问题可以出现在我们的生活当中。第一，就是要净化我们每一个人的信心。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila kita melihat kembali ke dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14 yang tadi kita baca. 我们看到创世纪22章第1节到第14节，我们刚刚读过的。 Mungkin kita bisa menyelami betapa terpukul dan terkejutnya Abraham ketika ia mendengar Allah berkata, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. 我们看到亚伯拉罕他面对应该要学习的功课，就是上帝要他带着他独生的儿子，他所爱的以撒，去到摩利亚地，去到那个上帝指示他的山上，把他的孩子当作燔祭来献上。 Saudara, perasaan terkejut, kegalauan yang amat luar biasa seperti palu besar yang menghantam Abraham, itu tentu adalah sesuatu yang masuk akal. 他这样的上帝这样的考验他，好像一个锤子击中了亚伯拉罕，他觉得非常不可思议。 Karena apa? 为什么呢？ Bukankah Allah pernah berjanji kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 bahwa Allah akan membuat Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar? 上帝曾经在12章已经对他有应许，要让亚伯拉罕的后代成为大族。 Namun kini satu-satunya anak yang dimiliki Abraham melalui Sarah istrinya, yakni Ishak, sang anak perjanjian itu diminta oleh Allah sendiri. 他看到现在，他所拥有唯一的独生子从撒拉生下的儿子，将要被上帝召去来做燔祭。 Sang anak perjanjian yang telah begitu lama dinantikan diminta Allah untuk menjadi korban bakaran. 他等候了好久好久的这个唯一的儿子，要被上帝召去来当作燔祭来祭上。 Saudara, memang betul di dalam narasi Alkitab yang kita baca tidak digambarkan reaksi emosional Abraham secara eksplisit. 我们知道，在这个我们读到的一段经文，我们没有看到亚伯拉罕他有什么很明确的情绪反应。 Namun sangat mungkin Abraham dapat menggugat Tuhan, dia protes terhadap Tuhan dan berpikir, ya Tuhan, apa sebenarnya yang Engkau inginkan atas hidupku? 但是我们相信亚伯拉罕他可以对上帝上诉，上帝到底要他怎么做？ Mengapa ya Tuhan Engkau begitu kejam meminta anakku sendiri untuk kupersembahkan sebagai korban bakaran? 为什么上帝你会这样残忍，让我唯一独生子拿来做燔祭来献上呢？ Apakah Engkau Allah yang ingkar terhadap perjanjianmu? 是否你违背了你的应许？ Tetapi saudara, satu kerinduan Allah bagi Abraham ialah 但是上帝有一个渴慕心，希望亚伯拉罕怎么做？ ia ingin iman Abraham bertambah murni dan naik kelas. 上帝愿意看到亚伯拉罕的信心可以升级，可以更加的来纯洁， Sehingga kelak Abraham pantas disebut sebagai bapa orang beriman. 让亚伯拉罕配得被称为信心之父。 Karena Abraham mengasihi Allah bahkan lebih daripada anak tunggalnya sendiri. 因为亚伯拉罕爱他的孩子以撒。 Saudara, bukankah kita juga pernah membaca di dalam kitab Injil? 我们也读到在福音书， Tuhan Yesus Kristus mengizinkan badai pergumulan menghampiri kehidupan para murid. 主耶稣也允许生活的那个挑战可以领到他的门徒们。
Ketika angin ribut menerpa para murid yang sedang menyeberangi danau. 当他的门徒正在要渡过河的时候，他们面对了暴风暴雨。 Yesus yang sebenarnya mengajak para murid. 耶稣陪伴着他们在船上， Hal ini dapat dilihat ketika ia berkata, marilah kita bertolak ke seberang danau. 他邀请他的门徒们，我们渡到对面去吧。 Saudaraku, di dalam kemahatauannya dan di dalam kedaulatannya sebagai Allah 100% dan manusia 100% pada saat itu. 我们知道，耶稣当时他是一个100%的神，也是100%的人子，他是有何等的全能。 Yesus mengizinkan, menghendaki pengalaman bergumul seperti itu terjadi dalam diri para murid untuk membukakan, memperlihatkan betapa rapuhnya iman para murid ketika krisis, badai pergumulan hidup melanda mereka. 耶稣在他的全能当中，他向门徒显现了。当门徒面对危险、面对生活挣扎的时候，他们的表现是如何？ Dan Yesus ingin para murid juga naik kelas di dalam level iman mereka. 耶稣也希望他的门徒们在他的信心方面有升级的希望。 Yesus ingin iman para murid dimurnikan hari demi hari. 他希望他的门徒的信心一天比一天更加的圣洁。 Saudaraku, ketika segala sesuatu dalam hidup kita berjalan lancar dan baik-baik saja, 当我们每一个人的生活都在舒适的情况下顺顺利利的度过， katakanlah ketika tidak ada badai pergumulan hidup menerpa, 当我们生命里没有生活中的一切风暴来临来袭击我们的时候， bukankah seringkali kita terlena? 常常我们都在哪里忘记了， Kita bisa saja berdoa kepada Tuhan, 我们可以跟上帝来祷告， tetapi kita tidak sungguh-sungguh mempersembahkan, meletakkan hidup kita sepenuhnya di 但是 bawah Tuhan. 我们从来没有真正的把我们的生命完完全全的交托给我们的神。 Betul, kita sebagai orang percaya tahu siapa Tuhan. 我们都是信徒，我们知道什么人，我们的上帝是什么人。 Tetapi seringkali sadar tidak sadar kita menempatkan Tuhan hanya sebagai tools atau alat untuk memenuhi apa yang menjadi keinginanku. 但是我们常常把上帝当作我们的工具，让上帝可以来满足我们每一个我们的需求。 Imanku bukan berpusat kepada Allah, 我的信心不是单单对着神， tetapi justru kita mengejar hal-hal lain di luar Allah, tetapi memakai Tuhan untuk mencapai meraih itu. 我们追求世上的一切，但是我们利用神来帮助我们。 Mungkin kita memakai Allah untuk mengejar comfort atau kenyamanan hidup. 我们利用神来寻找那舒适的生活。 Kita memakai Allah untuk mengejar power atau kuasa yang bisa kita raih dalam hidup ini. 我们也希望上帝帮助我们，怎么样在生活当中可以得到我们要得到的全能。 Kita memakai Allah untuk mengejar suatu rasa aman, segala sesuatu terkontrol, kontrol. Kita bisa menguasai hidup kita sepenuhnya. 我们希望上帝帮助我们，让我们可以很好的掌控我们的生命，把一切都很好的过。 Sebenarnya bukan dengan kekuatan Allah, tapi dengan kekuatan kita sendiri kita mengatur segala perencanaan kita. Seolah-olah Allah hanya memberikan tanda tangan approval, kita yang mengatur segala sesuatu. 我们好像只是把上帝当作许可，让我们在一切的事上，我们自己掌控我们一切的生命。 Atau kita memakai Allah untuk kita mengejar penerimaan atau pengakuan daripada orang lain. 或是我们利用上帝帮助我们，让我们在别人的面前可以对我们有所认可， Approval, penerimaan daripada orang-orang di sekitar kita. 这样在我们四周围的人可以很好的接受我们，可以很好的来认同我们。 Tetapi saudara, ketika pergumulan Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, 但是当生活的挑战可以发生临到我们的生命当中， kita ambruk dan kita disadarkan bahwa hanya Tuhan saja batu karang yang kokoh dan teguh itu.
当我们崩溃、我们垮了的时候，我们就知道上帝是唯一我们坚固的磐石。 Ada kalanya Tuhan mengizinkan pergumulan hidup itu hadir dalam hidup kita. 我们看到上帝允许这样的情况问题可以发生在我们的生命当中， Hingga kita bisa berkata sampai pada satu titik, ya Tuhan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 让我们学习我们怎么样对上帝说：我们只有你在这个天上，我有谁呢？在地上我也没有我所爱的。 Itulah yang dikatakan pemazmur di Mazmur 73. 这就是在诗篇73篇说到。 Dan berikutnya pelajaran yang dapat kita petik daripada Kejadian pasal 22 ini ialah 从22章创世纪，我们又可以学习到， dalam proses pemurnian iman tersebut Allah mau agar kita taat total kepadanya. 在我们信心被净化的当中，上帝要我们完全的顺服。 Saudara, bila kita kembali melihat kepada ayat ketiga daripada Kejadian pasal 22 ini, 那我们来看第3节，在22章， kita bisa melihat bahwa Abraham mengambil pilihan untuk taat sepenuhnya kepada Allah. 我们看到亚伯拉罕他选择他要完全的顺服， Ia memasang pelana keledainya, 他背上他的犁， memanggil kedua bujangnya, 带上他的2个仆人， membelah kayu untuk korban bakaran, 劈好了那个燔祭的柴， dan ia segera berangkat ke Gunung Moria. 他就往摩利亚山去了。 Nah, saudaraku, dapat kita bayangkan bahwa perjalanan Abraham menuju Gunung Moria itu bukanlah perjalanan yang gampang, Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们看到亚伯拉罕走到摩利亚山不是一个容易的路程。 Saudara, beberapa penafsir Alkitab memperkirakan bahwa jarak daripada tempat Abraham dipanggil ini hingga ke Gunung Moria itu kurang lebih 100 km. 我们看到解经家曾经这样计算过，从亚伯拉罕所在的地方去到摩利亚山，差不多有100公里。 Di dalam ayat 4 kita bisa melihat ada suatu frasa ketika pada hari ketiga. 我们看到在第4节，到了第3日， Atau dapat kita katakan perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 3 hari dengan naik keledai. 就是他们坐犁需要3天的时间才可以到。 Saudara, selama 3 hari itu Abraham berjalan dengan suatu kegentaran. 我们看到在3天中，他一面走，他一面用畏惧的心在哪里走。 Dia tidak tahu bagaimana jalan ke depan. 他不知道前面的路应该怎么样走。 Dia hanya berpikir Allah meminta dirinya untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu menjadi korban bakaran. 他只是知道上帝要他把他的独生子当作燔祭献上。 Betapa tersayat-sayatnya hati Abraham sebagai seorang ayah yang mengasihi anaknya. 他这样的疼爱孩子，他的心是如刀割一般的痛。 Satu hal yang Abraham yakini bahwa Allah adalah Allah yang baik dan setia terhadap perjanjiannya. 一方面，他知道上帝是应许的、信实的，是爱他的神。 Ia tetap taat, ia tetap berjalan sekalipun ia tidak tahu bagaimana Allah akan menolong pada akhirnya. 他虽然不知道上帝要怎么样来救他，但是他还是顺服。 Tetapi saudara, kita bisa melihat di dalam proses itu iman Abraham mengalami pertumbuhan. 我们看到借着这样的过程，亚伯拉罕的信心更加升级了。 Di dalam ayat 5, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, 在第5节，亚伯拉罕对他的仆人说：“ kami kembali kepadamu. 我们将要回到这里来。 Saudara, di sini digunakan kata jamak. 这 Kami. 里说到双数， Dengan 我 kata 们。 lain, Abraham meyakini bahwa ia dan Ishak akan kembali bertemu dengan kedua bujangnya itu. 这个亚伯拉罕的信心，他觉得他可以与他的孩子一同回到这个地方。 Lalu di ayat ke-8 ketika Ishak bertanya kepada Abraham di mana anak domba untuk korban bakaran itu, maksud saya di ayat ke-7. 在第7节，以撒问他的父亲亚伯拉罕：“父亲啊，在哪里有燔祭的羔羊呢？” Di ayat ke-8 Abraham berkata kepada Ishak bahwa Allah lah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran itu. 亚伯拉罕对他的孩子说：“神必定预备燔祭的羊羔。” Saudaraku, suatu kali saya pernah melihat sebuah lukisan atau gambar. 有一次，曾经看到一个图画，
Judul dari lukisan itu adalah kurang lebih Trusting God for the Impossible. Mempercayai Allah untuk sesuatu yang mustahil. 我们在不可能的当中，我们相信神。 Di dalam lukisan itu ada gambar Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita dengan jubah putih. 在那里有耶稣穿着白色的长袍， Ia sedang memegang dan hendak mendorong gerobak yang cukup kecil, kurang lebih hanya cukup untuk menampung satu orang duduk di gerobak itu. 当时这个有一辆小跑车，只是可以在一个细细的绳子上走过。 Dan di bawah kaki Yesus bisa kita lihat di dalam gambar itu adalah Yesus sedang menginjak satu tali yang sangat cukup tipis dan hendak menyeberangi sebuah jurang yang curam sekali. 我们看到耶稣推着这个推车，在一条绳子上走过，下面是很陡峭的一个悬崖，很深的悬崖。 Seolah-olah lukisan itu berkata kepada yang melihatnya, 这个图画告诉看的人， engkau percaya bahwa aku Allah yang Maha Kuasa? 你们相信我是蛮有全能的神， Engkau percaya bahwa aku adalah Allah yang mengasihimu, yang akan memberikan rasa aman menuntun engkau dalam hidupmu? 你们相信我是爱你们的神，可以在生命里怎么样来带领你们？ Kalau engkau percaya, ikutlah aku naik ke atas gerobak ini dan aku akan menyeberangi engkau ke seberang sana. 要是你们相信，你们上这个推车，我要把你推到对面的山崖去。 Saudara, ketika melihat lukisan itu, mungkin kita tertantang. 我们看到这幅画的时候，我们可以被挑战，受到这样的挑战。 Apakah kita mau taat naik ke atas gerobak itu? 是否我们愿意顺服上到那个推车上面？ Didorong oleh Yesus Kristus yang menyeberangi satu jurang yang curam dengan hanya dilandasi oleh satu tali yang begitu tipis. 要走过那陡峭的悬崖，主耶稣推着那个推车，走在那个细细的绳子上。 Dalam perjalanan itu kita tentu gentar. 在那个一路上，我们一定觉得很畏惧的。 Tetapi dengan iman kita tahu siapa yang memimpin, siapa yang mendorong kita. 但是凭着我们的信心，我们知道什么人带领，什么人推那辆车， Siapa yang hendak membawa kita menyeberang jurang itu. 是什么人要带领我们走过这个悬崖。 Bagian kita adalah maukah kita taat duduk di atas gerobak itu. 就是我们愿意坐在那个推车上吗？ Saudara, di dalam teologi reformasi atau reform theology, iman yang sejati itu ada beberapa aspek. 我们看到在改革神学里面有几方面的说法。 Aspek yang pertama adalah aspek notisia atau pengetahuan atau isi daripada iman kita itu atau knowing. Noticia 就是有关信心的知识或是信心的内容。 Dan aspek yang kedua 第二方面 asensia, ，Assensia yaitu pengakuan atau keyakinan pribadi kita bahwa apa yang kita ketahui itu adalah benar. 就是我们个人的认同，认同我们所相信的是真理。 Tetapi saudara, kedua aspek itu tidak cukup untuk disebut sebagai iman yang sejati. 这个两方面不能称作是有真正的信心， Karena iblis pun punya kedua aspek itu. 因为撒旦也有这样的信心。 Tetapi iman yang sejati itu juga memiliki atau mencakup elemen fiducia. 真正的信心也有fiducia的元素， Fiducia adalah tindakan nyata yang berangkat daripada keyakinan pribadi itu. 就是从个人的信念发出来的行动， Ada satu kebergantungan dan ketaatan penuh. 是有完全的信赖， Ada langkah konkret doing yang kita ambil. 有真正的行动，我们做出了。 Dan di dalam prosesnya kelak akan ada experiensia, pengalaman kita yang hidup bersama Tuhan yang kelak akan terus memurnikan dan memperkuat iman kita. Experiencia 的意思就是神一直陪我们同在的一个经历，让我们可以一直的来净化、圣洁我们的信心。 Inilah iman yang sejati itu. 这就是真正的信心。 Ada knowing, pengetahuan 有 kita, 知识，
Ada being, yaitu keyakinan pribadi yang masuk menjadi Yeah. bagian dari diri kita. 也有信念认同的信念， Dan juga ada doing, tindakan nyata. 也有真正的行动。 Saudara, Kristus sendiri pernah berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-34. 约翰福音曾经这样的说， Bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 在约翰福音，耶稣曾经说：“我的食物就是遵行差我来子的旨意，做成他的功。” Dan Paulus kembali menegaskan hal ini dalam Filipi pasal 2 ayat ke-8. 保罗又再一次强调，在腓立比书第2章第8节， Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. 既有人的样子，就自己卑微，存心顺服以至于死，且死在十字架上。 Saudara, dalam menjalani kehidupan kita yang penuh pergumulan ini, 在我们经过这个充满挑战的一个生活当中， seringkali kita hanya menggugat Allah. Kenapa Allah tidak menyediakan kebutuhanku? Mengapa Allah tidak segera menolongku? Bukankah Allah sudah berjanji akan menyediakan segala sesuatu, memelihara diriku? Kalau bunga bakung di taman saja Tuhan hiasi luar biasa. Mengapa Tuhan tidak memelihara kehidupanku? 我们知道我们可以怎么样来控诉我们的神，对他讨一个公道。要是上帝已经应许了，他要怎么样的来照顾我们，连在百合花他都可以照顾得很好，为什么上帝没有把我们照顾好呢？ Apakah Tuhan berbohong? 是否上帝说偏话， Apakah Tuhan bermasalah? 或是上帝有问题了？ Saudaraku, sebenarnya masalahnya tidak pernah ada pada sisi Tuhan. 其实上帝方面是永远没有问题的， Masalahnya seringkali ada di sisi kita. 问题总是出在我们自己的身上。 Betul bahwa Tuhan itu baik dan akan menyediakan. 是的，上帝是好的，他愿意为我们预备一切的。 Betul bahwa Allah itu setia terhadap perjanjiannya. Ia mengasihi dan memelihara umat pilihannya. 我们知道上帝是信实的，他爱他每一个他所拣选的子女。 Namun apakah kita menyadari bahwa kita harus terlebih dahulu menggugat diri kita terlebih dahulu? Sudahkah kita taat kepada Tuhan? 其实我们应该对自己来讨诉，是否我们自己已经顺服上帝了。 Tuhan adalah gembala yang baik, betul. 是的，上帝是好的牧者， Ia akan memberikan domba-dombanya di padang yang berumput hijau, betul. 他要把我们躺卧在青草地上，是真的。 Ia akan memimpin domba-dombanya melewati lembah yang kelam. Ia membela, melindunginya, betul. 是的，他要把他的羊带出那死荫的幽库，是真的。 Tetapi janji Tuhan ini hanya berlaku bagi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendapatkan Allah sebagai gembala dalam hidupnya. 但是这样的应许，上帝只是给那些真正的愿意信靠他、顺服他的儿女。 Domba-domba yang mau sungguh-sungguh belajar taat 每一 kepada 个 Tuhan. 羔羊愿意顺服他的。 Saudara, apakah kita sudah terlebih dahulu mau belajar taat kepada Sang Gembala yang baik itu? 是否我们要对着好的牧子，我们要学习怎么样好好的来顺服他？ Sebelum kita meminta pertolongan dan berkat-berkat-Nya. 当我们还没有要求他来帮助我们，要求他给我们一切的福分， Nah saudara, pada akhirnya ketika kita taat, 最后当我们已经顺服了， kita akan mengalami pertolongannya seturut dengan waktu dan kehendaknya yang terbaik. 我们应当得到他最好的报答，就是在他最好的时间与他的旨意当中。 Inilah poin pelajaran terakhir yang dapat kita pelajari. 这就是我们最后可以学到的一点。 Saudara, hingga detik-detik terakhir Abraham tetap mendemonstrasikan ketaatannya kepada Allah yang memanggilnya. 我们看到亚伯拉罕到最后的时刻，他还是顺服上帝。 Sekalipun kita yakin betul bahwa Abraham bergumul berat dan tetap bertanya-tanya apa maksud Tuhan atas hidupnya. 我们知道亚伯拉罕他是何等的挣扎，他不知道上帝要对他做什么。 Tetapi Abraham tetap mengikat anaknya di atas mezbah. Ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Hingga ketika Abraham menghunus pisau. 但是他还是把他的孩子绑起来放在柴的上面。当他拿起刀子要杀孩子的时候， Ia mengangkat pisau itu dan akan
mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. 他拿了刀子要杀他的儿子，把他当作燔祭来献上的时候， Di sanalah Allah berintervensi. 在哪里上帝参与了？ Di dalam ayat 11 hingga 14 kita bisa melihat 我们看到在11节、14节， Allah berintervensi dan menyediakan seekor domba jantan di belakang Abraham. 上帝怎么样介入了？他预备了一只公羊， Yang tanduknya tersangkut dalam belukar sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 两只脚被扣在那个小树林中，然后要来代替他的儿子成为燔祭。 Saudara, betapa leganya hati Abraham pada saat itu. 那个时刻，亚伯拉罕是何等的高兴， Betapa imannya sangat dimurnikan dan dikuatkan kembali bahwa betul Allah yang ia layani adalah Allah yang setia terhadap perjanjiannya. 他何等的觉得他是值得这样的神，他是这样的可以信赖的神。 Bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang akan memelihara kehidupannya. 这个神要怎么样来看顾他的生命？ Yang tidak pernah ingkar. 他从来没有违背过。 Sehingga Abraham berkata dan menamai tempat itu Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. 亚伯拉罕就把那个地方叫做耶和华以勒，意思就是耶和华预备。 Saudara, suatu kali di masa krisis moneter tahun 1998, 在1998年，金融危机的时候， ada seorang bapak yang juga adalah seorang anak Tuhan. 有一个先生，他也是神的儿女， Pekerjaannya, usahanya itu mengalami kemerosotan karena krisis moneter. 他的公司遭遇到非常的衰退。 Kurang lebih 2 tahun lamanya, bapak ini tidak memiliki proyek. 他2年完全没有工作做， Dan pada saat itu, bapak ini memiliki anak untuk disekolahkan, untuk diberi makan. 当时孩子要读书，要供他吃， Bahkan bapak ini masih memiliki hutang bank untuk ia harus lunasi. 他也有欠了银行，他应该要还的。 Ada bunga yang terus ditagih oleh pihak bank. 而且在哪里银行的利息一直的增加， Untuk menutupi hutangnya ini dan memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, bapak ini sebenarnya memiliki properti yang bisa ia jual. 他要还债，他要供他的妻儿吃喝，然后他其实有他所拥有的一些不动产。 Tetapi apa daya, karena krisis moneter, tidak ada yang mau membeli rumahnya ini. 但是因为金融危机，没有人要买他的家。 Jadi karena saya tahu betul konteks kehidupan bapak ini memiliki satu rumah dan juga satu villa. Villanya ini, propertinya ini mau dijual. 他拥有一个别墅，他要卖掉那个别墅， Katakanlah villa ini rumah kedua daripada bapak ini. 是他第二个家。 Mobil satu persatu dijual, tapi tetap tidak cukup. 汽车一辆接一辆被卖出去了，但是还是不够。 Di masa bergumul berat seperti ini, tiba-tiba ada orang yang berkata kepada bapak ini begini. 在他非常困难的挣扎当中，有一个人这样对他说 Pak, di daerah sekitar villa bapak tuh, di daerah A itu, ada orang pinter pak. Mau nggak pak? Saya kenalin. 在靠近你的别墅有一个很会看相的人，要么我介绍给你。 Orang pinter itu manjur. Nanti kalau saya bawa bapak ke dia, pasti cepet pak, laku itu villa pak. Tenang pak. 这个巫师非常的高明，我只要带你去到那边，你的别墅一定会卖出去的。 Tetapi saudara, bapak itu adalah pengikut Kristus yang setia. 但是这位先生他是忠实的跟随者， Ia tahu hanya kepada Tuhan saja tempatnya untuk berserah. 他知道唯有向上帝，他可以很好的来依赖依靠。 Bapak ini berkata, tidak, terima kasih. 他说：“我不要，谢谢你。” Nah saudara, ketika bapak ini berkata tidak, apakah Tuhan langsung menolong? 当这个先生说不要，是否上帝马上帮助他呢？ Tetap kurang lebih 1-2 tahun tidak terjual villa itu. 1-2年，他的别墅都卖不出去。 Bapak ini sudah taat, dia hanya mau percaya, berserah kepada Allah yang telah menyelamatkan di dalam Kristus Yesus. Tetapi jawaban Tuhan tidak kunjung datang. 虽然他已经决定他要顺服上帝，因为上帝是他可以顺服的，但是帮助还是没有来到。
Tetapi Bapak ini satu hal ia yakini bahwa ia dipanggil untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan yang menyelamatkannya. 但是他知道上帝呼召他是要他完全的相信他的上帝。 Hingga suatu kali di suatu hari Bapak Ibu ketika istri daripada Bapak ini sedang menjual usaha home industry kue-kue di rumahnya. 当他的太太开始在家里卖一点吃的东西， Ada seorang tamu datang 有一个人客来到他的家， hendak mengambil kue 要来拿他的糕。 dan ngobrol-ngobrol biasa saja. 他们在那里平常的交谈。 Pas kebetulan di dalam obrolan itu terbukalah satu fakta bahwa sang tamu ini yang membeli kue ini hendak mencari sebuah villa untuk dia kelak bisa menjadi tempat berlibur bersama keluarganya. 这位来买糕的妇人，原来她想要找一个别墅，可以当给他们去消遣的地方。 Dan dalam waktu singkat 在很短的 terjuallah 时间 villa 中 ini. 这个别墅被卖掉了， Serah terima kunci diadakan. 然后交托那个锁匙就完成了。 Tuhan menyediakan. 上帝已经为他预备了， Tuhan menolong. 上帝帮助了， Seturut dengan waktu dan kehendaknya yang terbaik. 照着他最好的时间，照着他最好的旨意。 Saudara sekalian, mengikut Tuhan tidak berarti bahwa hidup kita selalu nyaman. 我们看到跟随主，我们不能一直顺顺利利的。 Saudara, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. 我们不知道这个这个灾情几时可以结束。 Ketika khotbah ini direkam, 当这个讲道被录起来的时候， jumlah penduduk yang terinfeksi di Indonesia sudah melampaui angka yang terjadi atau kasus yang terjadi di China. 我们看到在印尼所发生的受害者与和中国的受害者差不多一样的人数。 Bapak Presiden kita telah memperingatkan para menteri bahwa kita harus memiliki sense of crisis karena ini masih krisis. 总统已经对他的那些部长吩咐他们，我们这个危机还没有过， Kita tidak tahu kapan ini berakhir. 我们不知道这个危机几时可以过这 Dan 个疫 bahkan 情。 kalau pandemi ini berakhir pun kita tidak tahu pergumulan-pergumulan baru apa yang akan menerpa kehidupan setiap kita dan keluarga kita. 就是疫情过了，我们也不知道什么将面对我们家庭要面对的一切危机。 Tetapi saudara, kalau kita mau belajar taat kepada Allah yang memanggil dan menyelamatkan kita, 但是要是我们愿意顺服上帝，他是呼召我们的，上帝是信实的。 Tuhan berjanji bahwa kita akan selalu aman dalam lindungan Tuhan. 上帝告诉我们，在他的保护之下、看顾之下，我们一定是安全的。 Sebelum Kristus Yesus naik ke surga, ia pernah berjanji kepada para muridnya. 在耶稣基督还没有飞上天的时候，他曾经对他的门徒这样的应许。 Dan tentu janji ini juga berlaku bagi kita, para pengikut Kristus pada masa kini. 我们现在的每一个跟随耶稣的人，也得到这样的应许。 Bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 我要一直陪伴你，与你同在，一直到世界的末了。 Saudara, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dengan penuh ketaatan. 让我们做我们的一部分，我们要顺服。 Dan biarlah kita boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib yang akan menyediakan segala sesuatu untuk menjawab pergumulan hidup kita. 我们看到上帝将要预备一切，可以帮助我们解决我们一切的问题。 Selalu ada misteri dalam kehidupan ini. 在生活里总是有这样的一个危机。 Alkitab mungkin tidak bisa menjawab secara pasti, secara spesifik, secara detail setiap seluk-beluk pergumulan kita yang berbeda satu sama lain. 圣经不能特别的对我们答复我们一切的需要。 Tetapi yang pasti ialah Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah menolong kita yang mengalami pergumulan dalam hidup ini. 但是我们确知上帝预备我们所需要的一切， Taatlah kepadanya 我们顺服， dan alamilah kuasa dan 我 pertolongan. 们可以经历到他的帮助，他的全能。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan, sebelum kami
meminta Engkau memberkati dan menolong kami. 主啊，当我们还没有要求你祝福我们， Ajar kami untuk terlebih dahulu menggugat diri kami untuk kami belajar taat kepadamu. 帮助我们教导我们怎么样来要求我们自己。 Kami rindu ya Tuhan di dalam pergumulan hidup yang kami jalani bersama Tuhan. 当我们面对一切的问题，我们要一同来 Kami jalani dengan ketaatan. 我们以顺服的， Kami rindu iman kami dimurnikan. 让我们信心可以被净化。 Dan pada akhirnya kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. 我们可以看到上帝那特别的应许可以领到我们每一个人身上。 Allah Roh Kudus, pimpinlah setiap jemaatmu, anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini. 求主圣灵可以一直的帮助每一个听的讲的， Berkati mereka dan keluarga mereka. 求主你祝福他们，祝福他的家人， Berikan damai sejahtera-Mu kepada setiap mereka. 赐给他们有从你而来的平安喜乐。 Engkaulah gembala yang baik. 你是好的牧子， Tuhan kami yang menyediakan. 你是我们的神，你是预备的神， Jehovah Jireh. 耶和华以勒。 Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, 奉主耶稣基督我们的神， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Baik, waktu dan tempat saya persilakan kembali. Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, biarlah kita boleh tidak hanya menghitung keluhan kita, tidak hanya menghitung kesusahan kita, tapi kita boleh selalu menghitung berkat yang sudah Tuhan berikan. Karena Allah kita begitu baik. Persembahan dapat kita lakukan melalui transfer ke rekening BCA, atau QR code, scan QR code untuk GKY Kebon Jeruk, juga untuk GKY Palembang. Kita iringi dengan pujian hitung berkat. Don't worry about tomorrow, for the Lord is already there. Bila gelombang kehidupan menimpa, jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, itu berkat yang melimpah padamu. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, kita boleh memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GKY ataupun scan QR code untuk rekening GKY Palembang dan scan QR code untuk GKY Kebon Jeruk. Kita angkat bait kedua dari pujian ini. Adakah beban beratmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, itu berkat yang melimpah padamu. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kehidupan kami. Kami tahu Bapa, seringkali kami lupa bahwa Engkau selalu menjaga kami. Dan Engkau adalah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, yang selalu menyediakan bagi kami. Berikanlah kami Tuhan, hati yang boleh memberi Tuhan, seperti Engkau sudah memberikan kepada kami. Dan kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami ini Tuhan. Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan agar boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan kami tahu pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi di gereja-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau sendiri yang berbelas kasihan Bapa. Dan berkati setiap umat-Mu Bapa, dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau selalu ada untuk kami, dan berkat-Mu selalu ada untuk kami. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Bapa, kami berdoa dan berserah. Amin.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Pagi ini kita bisa bersama-sama dapat melaksanakan ibadah dan kita bersyukur kepada Tuhan, ibadah bisa berjalan dengan baik walaupun di dalam kondisi yang seperti sekarang ini di mana wabah COVID-19 ini sudah merebak. Namun kita tetap bisa menjalankan ibadah bersama, sekalipun tidak di gereja tapi di rumah kita masing-masing. Terus doakan dan kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah di rumah Tuhan, di gereja dengan jumlah yang terbatas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu depan tanggal 26 Juli kita akan bersama-sama merayakan ibadah HUT gereja kita yang ke-36. Sekarang kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena perjalanan 36 tahun telah Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Dan kita melihat bagaimana tangan kasih Tuhan yang telah memimpin gerejanya sehingga kita bisa memasuki usia ke-36. Kita berdoa dan juga berharap supaya Tuhan boleh pakai gerejanya, GKI Jemaat Palembang ini menjadi satu gereja yang mulia dan menjadi gereja yang misioner. Kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah ucapan syukur HUT gereja kita yang ke-36 secara online dan kita terus berdoa supaya Tuhan berkati gerejanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui berita pengembalaan ini saya ingin juga menginformasikan bahwa mulai tanggal 13 Juli sampai bulan Agustus tahun 2020 ini seorang penginjil bernama Guru Injil Emma Monica Siar akan menjalani masa orientasi di GKI Palembang dan kemudian selanjutnya akan diutus ke GKI Pos Jemaat kita Lubuk Linggau. Ya, kita doakan supaya Tuhan berkati pelayanan para hambanya. Dan pada tanggal 21 Juli hari Selasa nanti, sebagaimana biasanya kita akan melaksanakan ibadah doa secara online dan firman Tuhan akan dilayani oleh penginjil Samuel dengan tema tetaplah berdoa. Di dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini kita tetap terus dapat berharap kepada Tuhan melalui doa. Dan Komisi Anak GKI Palembang akan mengadakan perayaan HUT Komisi Anak ke-36 secara virtual. Berkaitan dengan ini, penayangan kelas kecil dan kelas tengah dan besar akan digabung dalam satu channel penayangan. Kami menghimbau kepada seluruh orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak atau putra-putri saudara untuk bisa bersama-sama beribadah pada hari Minggu tanggal 26 Juli di channel YouTube GKI Palembang pukul 9 pagi. Dan kelas katekisasi periode Agustus sampai Desember 2020 akan dibuka tanggal 16 Agustus jam 3 sore. Bagi saudara dan saudari yang ingin mengikuti kelas katekisasi, supaya saudara bisa belajar, memahami tentang dasar-dasar iman Kristen, saudara bisa mendaftarkan diri kepada penginjil Soma dan juga kepada tata usaha gereja Ibu Susanti sesuai dengan nomor yang sudah tertera di dalam tayangan ini. Dan juga pendaftaran kelas Bina Pranik akan dibuka kembali. Calon peserta yang akan mengikuti kelas ini dapat mendaftarkan diri melalui tata usaha gereja. Dan yang terakhir, Sekolah IPK atau Sekolah Kristen IPK akan mengadakan IPK Special Week. Apa itu IPK Special Week? IPK Special Week adalah minggu peduli Sekolah Kristen IPK terhadap calon murid baru tahun pelajaran 2021 sampai 2020. Sehingga bagi murid yang mendaftar di minggu tersebut akan mendapatkan potongan uang pendaftaran atau uang sumbangan sampai dengan 50%. Waktu pendaftaran bagi murid IPK dan saudara kandungnya itu tanggal 27 Juli sampai dengan 5 Agustus dan murid non-IPK tanggal 6 Agustus sampai dengan 14 Agustus. Saudara bisa segera menghubungi lokasi Sekolah Kristen IPK yang terdekat. Berita pengembalaan sampai di sini. Saya undang saudara sekalian untuk berdiri. Dengarkanlah berita pengutusan yang diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra
Esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat ini menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan berkati kita sekalian.